Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar Bapak Surya je seorang yang jawab. Assalamualaikum. Barulah dengar. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, salam perkenalan. Saya Azza Abdul Rahman atau Azza AR yang membuka laman Facebook Nota Perempuan Backpacker dan menulis buku Nota Perempuan Backpacker juga. Sebuah travelog. Baik. Saya adalah seorang perempuan yang kerasukan sifat ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi apabila sifat itu datang, saya jadi kerasukan, dan itulah saya bertindak untuk pergi, lihat sendiri, alami sendiri apa yang saya sangat nak tahu itu. Itu yang mendorong saya kembara. Dan apabila saya telah pergi, saya pulang, saya kumpulkan ceritanya, saya tulis. Sebab saya adalah penulis yang mengembara, bukannya pengembara yang menulis. Saya tulis dan saya kongsikan dalam buku. Maka itulah oleh-oleh yang mampu saya bawa pulang kepada para pembaca. Sebab nak beli fish magnet untuk setiap seorang memang tak mampu kan. Jadi saya pulang bawa cerita sebagai oleh-oleh. Ada yang sudah dapatkan buku Nota Perempuan Backpacker? Okey, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Harap dah baca jugalah. Baik. Saya akan membacakan sedikit petikan daripada buku ini. Buku ini adalah catatan kembara bukan satu negara sahaja, tapi saya gabungkan beberapa negara dan dia bukanlah mengikut kronologi tetapi adalah pilihan cerita-cerita yang saya lalui sepanjang ke mana saya pergi. Tajuk yang ini bercakap dengan Israel. Bukan Israel lah. Israel belum jumpa lagi, alhamdulillah. Bercakap dengan Israel. Sementara menunggu, aku berdiri saja di luar restoran, ambil-ambil gambar. Seorang lelaki berwajah Eropah keluar. Aku yang introvert dan ada rasa tidak yakin untuk beramah mesra dengan orang putih yang entah senang pada Muslim ataupun tidak, hanya menoleh sekilas dan kembali mengambil gambar. Dia di belakang aku, hisap rokok. Tiba-tiba, Malaysian Backpackers Club. Ada kelab begitu di Malaysia? Aku berpaling. Terpelik 2 saat, baru teringat aku ada tampal patch Malaysian Backpackers Club pada backpack. Patutlah dia boleh tahu. Aku senyum. Ya, kelab online di Facebook. Oh, begitu. Cool. Cuba untuk tidak membenarkan cengkerik Korea berbunyi riuh, aku bertanya, kamu dari mana? Israel. Aku angguk-angguk. Ini bukan kali pertama aku bertemu backpacker dari sana. Jadi tidaklah hairan sangat. Melihat gayanya, aku bertanya, kamu pun backpacker juga? Dia angguk. Ya, saya dah mengembara ke lebih 30 negara. Kamu? Wow, saya baru 20 lebih. Masih jauh lagi. Kamu sudah pernah ke Malaysia? Kamu tak boleh masuk ke Malaysia ya? Oh, boleh, katanya. Saya ada 2 pasport, satu Israel dan satu lagi Perancis. Saya boleh guna pasport Perancis untuk masuk ke Malaysia. Saya asal dari Perancis dan sekarang menetap di Israel. Aku angguk-angguk. Boleh ya? Ada 2 pasport begitu? Baru saya tahu. Saya pernah juga masuk ke sana, lama dulu, tahun 1959. Wajahnya sedikit hairan. Kamu boleh masuk? Ya, tapi tak cop pasport lah. Pasport Malaysia memang tidak boleh. Saya masuk dari Jordan, pergi ke Jerusalem, Hebron dan Jericho. Ya, Jerusalem, masjid itu kan? Ya, aku tersenyum. Prasangka, prejudis. 2 jenis hasutan syaitan yang menjarakkan manusia dan mematikan harapan kepada kemanusiaan. Aku Muslim, dia dari Israel. Kami masing-masing tahu apa isu yang sedang berlaku. Tetapi kami juga tahu, adalah tidak adil jika kami menghakimi orang daripada agama atau bangsa musuh hanya berdasarkan prasangka dan prejudis, sedangkan kami tidak mengganggu antara satu sama lain. Dunia sememangnya tidak semakin aman, dan utopia selamanya cuma angan-angan. Hanya kita sebagai penghuninya sentiasa punya pilihan untuk bertindak sebagai makhluk yang fitrahnya cintakan kedamaian. Baik, itu sedikit petikan dari buku saya. Dan hari ini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan
Ada 3 perkara yang mendorong saya berkongsi kisah kembara dalam buku dan juga di media sosial. Saya mahu belajar hal-hal berbeza daripada kehidupan biasa saya. Kerana pada saya, kembara itu lebih daripada sekadar shopping dan selfie. Tapi ini bukanlah satu presentasi untuk membandingkan kategori perempuan mana yang lebih hebat. Tidak. Ini adalah satu harapan saya sebagai perempuan kepada perempuan supaya jadi lebih baik berbanding daripada perempuan diklisekan. Okay. Jadi bagaimana saya mempelajari dunia? Yang pertama dengan melihat kesan-kesan tinggalan umat terdahulu. Contohnya tempat-tempat bersejarah. Seperti ini adalah Selimiye Cami di Edirne, Turki. Selimiye Cami ini adalah satu daripada mahakarya ciptaan arkitek tersohor dunia iaitu Mimar Sinan, arkitek era Uthmaniyah. Dan istimewanya masjid ni adalah tentulah seni binanya. Okay? Dan kalau perhatikan, ini jam 3 pagi. Waktu tu kami sampai di Edirne dari Istanbul pukul 3 pagi dan terus ke Selimiye Cami untuk ambil gambar. Ukurannya sangat simetri setiap sisi. Sangat-sangat simetri. Sehingga kan apabila kita lihat dari bucu sebelah sini, tak dapat nampak menara di sebelah sana. Sebab ukurannya sangat simetri. Dan banyak lagi keistimewaan Masjid Selimiye. Antaranya kubah yang dibina tanpa tiang. Banyak arkitek lain cuba meniru tapi tidak berjaya. Dan juga interior dalamnya ada banyak-banyak cerita dan juga falsafah yang tertentu yang sangat menarik. Jika tuan-tuan dan puan-puan berpeluang atau JT buat kembali ke Turki lagi, pergilah ke Edirne dan nikmatilah Selimiye Cami. Seterusnya, yang kedua, saya gemar memerhati rutin harian kehidupan orang tempatan. Kalau orang lain mungkin lebih selesa bersenang-lenang, tunggu bas datang depan hotel untuk pergi berjalan dan sebagainya. Tapi apa yang saya buat, sekurang-kurangnya 1 hari dalam trip itu, saya akan pergi keluar, naik subway atau naik bas pada waktu orang tempatan sibuk keluar nak pergi kerja. Ini di Asakusa, masa tu saya menginap di Asakusa, Tokyo. Saya menyertai warga Tokyo pergi bekerja pada waktu pagi. Dan saya lihat betapa sibuknya, saya lihat betapa ramainya manusia dan betapa berdisiplinnya mereka. Itu barisan orang nak masuk train dan mereka berbaris tidak menghalang orang keluar dari train. Okay? Dan di bandar dan di desa juga saya suka perhati, bukan di bandar sahaja. Contohnya saya pernah berpengalaman menginap di Barla, Turki, sebuah perkampungan yang sangat terpencil yang dikatakan matahari tak terbit dan burung tak terbang disebabkan terlampau terpencil. Di situ tempat Said Nursi dibuang dan di situ lahirnya Risalah An-Nur yang pertama. Yang pertama sekali Said Nursi tulis di situ. Saya bermalam di situ dan pagi besoknya Allah tunjukkan satu pemandangan. Penggembala biri-biri melepaskan ternakan mereka, makan rumput dengan bebas, dan pemandangan yang tak dapat saya lihat di Kuala Lumpur dan juga di Bangi dan di Seremban juga sebab saya duduk Seremban. Baik. Dan yang ketiga, saya memerhati gaya hidup dan budaya setempat. Di Kashmir contohnya, ini di Srinagar, di Tasik Dal. Pada pandangan sebelah mata saya sangkakan perempuan Muslim di sana hidupnya terkongkong. Rupa-rupanya tidak. Mereka bebas keluar bekerja, mereka bebas pergi belajar dan mereka boleh mendayung syikara sendiri. Syikara nama sampan tu ya. Boleh mendayung syikara sendiri. Jauh daripada persepsi saya. Dan baru-baru ini saya dapat tahu di Pulau Jeju, Korea Selatan, rupa-rupanya sejarah mereka, perempuan yang sudah berkahwin yang bekerja teruk, lelaki sebagai suami dipanggil Wang Bari. Wang Bari itu maksudnya manusia raja. Suami hanya duduk di rumah, literally duduk di rumah, bersenang-lenang, tak ada buat apa-apa kerja. Isterinya yang pergi mendaki gunung untuk ambil air dan isteri juga yang pergi menyelam cari makanan laut untuk buat lauk.
Itu yang dia panggil Ajuma Diver, Henyo di Jeju. Baik. Selanjutnya, saya juga ingin berkongsi peluang supaya pembaca dapat melihat dunia melalui lensa saya. Yang saya lihat sajalah, yang saya tak nampak tu tak dapatlah saya nak tunjuk ya. Yang tu gambar boleh cari di Google. Baik, contohnya saya sangat suka mahu tunjukkan, mahu kongsikan betapa indahnya ukiran-ukiran dalam Alhambra, terutama di Nasrid Palace. Saya mahu kongsikan keindahan kalimah la ghalib illallah ini, yang bermaksud tiada penguasa selain daripada Allah, yang memenuhi hampir ke semua dinding, tiang dan juga bumbung Istana Nasrid dalam Alhambra. Dan di situ saya dapat tahu, saya terdengar tourist guide dari kumpulan lain. Saya seorang, tapi saya terdengar tourist guide kumpulan lain. Dia memberitahu mengapa ukiran-ukiran dalam Alhambra tidak dikikis walaupun pemerintahan sudah berubah daripada itu kan istana kerajaan Islam dan kemudian telah ditawan oleh Kristian. Dan apa jawapannya ialah mereka tidak dapat mengikis tulisan-tulisan ini kerana jika dikikis habis runtuh seluruh Alhambra. Jadi itu pada saya, pada fikiran saya, itu cara Allah memelihara namanya yang sangat banyak tercatat. Bukan hanya la ghalib illallah, tapi ada banyak lagi kalimah ayat Quran yang lain yang terukir pada dinding Alhambra. Baik, itu ukiran manusia. Dan ini ukiran Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Gua Postojna di Slovenia. Pada mulanya, saya tak teringin pun nak masuk ke gua ni. Saya rasa macam, alah gua, sama je kot. Gua Kelam, gua Niah, gua apa tah di Halong Bay, saya dah lupa nama dia. Tapi sebaik saya masuk, subhanallah, sangat berbeza. Nampak orang di situ? Orang di sini? Ini sampai ke atas bumbung gua itu, ukirannya. Allah ukirkan. Dan keistimewaan dia, gua sebesar ini, seluas 4 km kalau tak silap, menjadi tempat perlindungan, rumah dan juga sumber makanan bagi satu haiwan yang bernama Olm. OLM, Olm. Haiwan ini pun hanya terdapat di Slovenia, di sebahagian Croatia, di sungai-sungai di Trieste, Itali, dan di Bosnia, dan tak ada di tempat lain. Haiwan itu buta. Buta bukan sebab ada mata tapi tak nampak, tapi tak ada mata. Haiwan ini tak ada mata. Dia sejenis salamander akuatik. Dan istimewanya, menariknya haiwan ni, nak kata istimewa tak lah, Allah yang ciptakan. Dan haiwan ni menarik sebab dia mampu hidup tanpa makan selama 10 tahun. Disebabkan kadar metabolisme yang sangat rendah. Dan dia pun pasrah je tunggu sungai bawa makanan masuk dalam gua. Kalau sungai tak bawa makanan, dia pun tak makan. Macam itulah. Menarik kan? Kalaulah saya tak keluar, saya tak bangun, saya tak keluar dari rumah di Malaysia, saya takkan berkenalan dengan Om. Dan saya tak dapat nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini adalah setakat ini matahari terbit yang paling indah pernah saya saksikan kerana saya berada di udara. Kita biasanya melihat sunrise di tepi pantai atau di sebalik gunung. Kalau macam di Jogja tu kan, di apa tu? Dieng. Tapi ini dari atas udara, dari hot air balloon di Kapadokia, Turki. Saya sebenarnya menunggu, ini kali ketiga saya ke Kapadokia, barulah saya naik sebab kosnya sangat mahal, 180 euro. Saya tak berani nak ambil package yang murah sebab sebelum tu baru saja berlaku belon dengan belon berlanggar dan orang mati. Jadi saya tak nak ambil belon yang amatur, jadi macam kumpul duit semata-mata nak naik hot air balloon. Sebab pada saya ini adalah once in a lifetime punya opportunities. Jadi saya pergi dan saya kongsikan sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin
bertuah, mungkin berpeluang Allah izin untuk sampai ke sana dan dapat naik hot air balloon. Tapi ada orang yang mungkin bukan saja tak berkemampuan dari segi kewangan, tapi mungkin dia sakit, mungkin dia tak boleh keluar rumah, mungkin dia hanya boleh tengok buku. Dan itulah sebenarnya mengapa saya collect, mengapa saya kumpul cerita dan gambar untuk berkongsi dalam buku. Baik, seterusnya saya ingin lebih ramai dapat membaca dunia melalui cerita kembara saya. Membaca pelbagai hal tentang isi dunia dari perspektif perempuan yang mengembara. Ini gambar diambil sebelum berlaku gempa bumi tahun lepas. Rezeki saya 2 kali digegarkan di Taipei sebelum pulang. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa. Baik. Ini adalah rakaman perjalanan saya merentas sempadan darat dari Vietnam untuk masuk ke Laos pada Mei 2015. Naik bas. Dan ia adalah sebuah hikayat pengangkutan awam di Indochina. Dari Sabah melalui Dien Bien Phu mahu ke Udom Sai sebelum ke Vang Vieng. Biasa tak dengar tempat-tempat tu. Udom Sai pun saya baru dengar sebab saya pergi. Kalau tak memang saya tak pernah dengar langsung. Manalah Udom Sai? Di Laos. Ini pengalaman yang sebenarnya menyakitkan hati, tapi sekarang dia sudah jadi pengalaman yang lucu dan sangat mahal, dan saya tak nak ulang lagi sekali. Baik, cerita penuhnya sangat panjang sebab 22 jam campur 14 jam punya cerita. So, dalam buku ni saya dah ceritakan sepenuhnya. Seterusnya, ini di Museum Kata Andrea Hirata di Belitung. JT ada buat trip ke Belitung. Bulan 12 ni kita pergi sama-sama insya-Allah. Okey. Baik, Andrea Hirata adalah penulis mahakarya Melayu Laskar Pelangi, dan buku ni terbaru Orang-Orang Biasa, ada dijual di luar, ada kan? Okey. Apabila berada di Belitung, kita bukan saja membaca Laskar Pelangi, tetapi kita membaca Belitung itu sendiri. Kita membaca kehidupan sebenar warga Belitung yang dikatakan sebagai pencerita jenius. Kita membaca 1001 hal tentang Melayu dan kopi, dan kita membaca realiti perjuangan Andrea Hirata untuk membangunkan pendidikan anak bangsanya, seperti dalam buku Orang-Orang Biasa tentang puteri saya tak ingat nama anak tu, yang diperjuangkan tak dapat masuk universiti hanya kerana tak mampu bayar deposit. Di situ kita dapat lihat, kita dapat baca yang sebenar-benarnya. Dan saya juga ingin kongsikan tentang kisah manusia dan buku di luar daripada negara kita. Di Madrid, saya membaca perjuangan sebuah kedai buku indie bernama Desperate Literature yang dimasukkan dalam senarai Tarikan Pelancong Madrid. Kedai buku masuk dalam senarai tarikan pelancongan. Di Incheon, Korea Selatan, saya membaca sejarah sastra menjadi penawar kepada duka-duka bangsa Korea yang bertimpa-timpa selepas dijajah Jepun, Korean War dan sebagainya, di Museum of Modern Literature, Korean Museum of Modern Literature, Incheon. Dan di Ljubljana, foto yang warna hijau, tugu warna hijau tu, tugu monumen warna hijau, orang warna hijau tu, itu adalah Francis Prešeren. Francis Prešeren, kalau di negara-negara lain kita biasa lihat monumen begitu adalah pendekar kampung sangat tu, pahlawan tentera mungkin dengan kudanya kan, ataupun pemimpin yang agung. Tetapi ini beliau adalah penyair, beliau penulis, dan di atas tu itu bukan saka, itu adalah muse beliau, Julia. Beliau sangat mencintai Julia, tapi Julia ni anak orang kaya, cantik dan terkenal, so tak layan. Okey. Tapi dijadikan, maknanya satu Ljubljana tahu yang Julia adalah muse kepada Francis Prešeren. Dan Francis Prešeren, satu daripada puisi beliau, syair beliau, telah diambil menjadi lagu kebangsaan Slovenia. Begitu Slovenia mengangkat penulis
dan juga jalan-jalan di Ljubljana. Ljubljana adalah ibu kota Slovenia. Ljubljana, jalan-jalan di situ dinamakan dengan nama penulis. Sangat menarik, kan? Jadi kita baca apa orang lain buat untuk buku dan pembacaan. Baik, saya amat percaya sesuatu yang saya perempuan berupaya lakukan, maka perempuan lain juga mampu. Saya bukannya berani, saya cuma memberanikan diri. Kita tak perlu kaya raya untuk kembara. Kita hanya perlu cukup. Kita tak perlu kaya untuk membeli buku. Kita hanya perlukan strategi. Kita tak perlukan alasan, kita hanya perlukan tindakan. Kerana kita perempuan. Dan perempuan tak harus bodoh. Perempuan tak harus jadi hamba. Perempuan tak harus lemah. Perempuan tak harus pasrah di kelas 2 kan. Kerana bukan itu tujuan Tuhan menciptakan perempuan. Perempuan punya kepintaran, perempuan punya ketabahan, perempuan punya kekuatan luar biasa yang lelaki tidak punya, sehingga kerana lelaki amat memerlukan perempuan walau hanya untuk lahir ke dunia. Siapa larang perempuan membaca? Siapa halang perempuan kembara? Siapa kekang perempuan bekerja? Bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan sistem, tapi diri sendiri. Hanya ada 2 jalan untuk memperoleh kearifan: mengembara dan membaca. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.